Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang beri rezeki pada kita, Tuhan yang memudahkan segala-gala urusan kita. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita boleh duduk di dalam masjid kita ni supaya kita nak tadabbur kepada ayat Al-Quran sebagai ayat Tuhan kita, ayat Allah Subhanahu wa taala yang nak royak kepada kita supaya nak uji kita sebagai manusia tu selamat. Maka tak lupalah kita terima kasih kepada Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa masjid di sini yang mana mereka itu buka peluang boleh sama-sama kita mudarasah wa mengaji tentang isi kandungan Al-Quran. Itu adalah kelebihan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan kepada mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Kita cuba kita buka suratul Mulk tu ayat yang ke berapa? Ayat yang keempat kita nak tengok pentafsiran hari ni. Ayat yang ketiga tu Tuhan ayat kata gano, cuba kita perhati di ayat Quran tu, surah Mulk tu. Surah Mulk ataupun dikenalkan dengan surah Tabarak. Tuhan kata allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allazi makna Allah yang menjadikan 7 lapis langit. Tibaqa ni makna bersusung-susung. Makna kata susung, langit kita ni bersusung. Langit yang pertama, langit yang kedua sehingga akhirlah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah kita tu sebagai manusia ni lah lihat kepada khalqir rahman. Khalqir rahman makna makhluk yang Allah Taala menjadi. Ar-Rahman tu salah satu daripada nama Allah. Khalq di situ makna kejadian Tuhan, makhluk lah. Makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, makhluk bagi Ar-Rahman. Katanya para ulama di sini ia datangkan dengan kalimah ataupun nama Ar-Rahman nak ayat kata Tuhan ni siaplah kepada manusia, siaplah kepada hamba dia. Sebab tu ia wari dengan Ar-Rahman. Rahman ni makna kasih sayang. Kalau kita buat salah ni pun Tuhan tak ada ambil salah lagi. Kalau kita ni deraka kepada dia sebab kita tu tak tahu, Tuhan tak gaduh nak marahkan kita. Sebab tu Tuhan royak di dalam Quran, Tuhan kata walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau Tuhan nak buat kira dengan kita ni sebagai manusia yang suka zalim ke diri dan zalim kepada hak Tuhan ini, nescaya Tuhan tak tinggal seorang habuk di atas muka bumi ni. Akan tetapi dengan Tuhan itu bersifat dengan Rahman, bersifat dengan rahmah, sebab nama dia Rahman, Maha Pemurah, dia tak gaduh nak ambil salah terhadap kita. Tu makna kata fi khalqir rahman min tafawut.
Kalimah tafawut, min tu makna daripada. Tafawut ni makna kata jadi kucalana lah, kalau kita kecek jadi tak teratur. Tak. Tu hewat langit 7 lapis ni kita tengok dia teratur molek. Tak ada jadi kucar, tak ada jadi susung jadi herak situ herak sini. Tak. Lalu Tuhan kata farji'il basarak. Mana kata farji'il basarak, suruh kita ni perhati kepada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Basar di situ makna mata kita lah. Kita malam-malam ni kita jalan tepi-tepi batas ni, cuba kita perhati kepada langit ya Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Tuhan tanya kita, hal tara min futur? Adakah mung tu lihat daripada kejadian Tuhan langit ni? Daripada futur di mana gana? Daripada jadi pecah, jadi cacat, jadi tak molek, jadi tak susung, jadi masuk, tak dinampak ti. Tu maknanya gitu. Tu makna ayat kata allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kemudian ayat ni kita telah mentafsiri dah pada perjumpaan kita hak dulu. Setelah daripada tu Allah Subhanahu wa taala nak royak pula ayat yang keempat tu. Thumma rja'il basara karrataini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengulangkan pelihatan kali yang kedua. Ini menunjuk kata apa? Menunjuk kata manusia kita ni apabila kita tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala seumpama langit ni Tuhan suruh kita ulang sampai ke 2 kali. Hawak apa? Kerana manusia golek ke tengok sekali ni dia tak bergerak lagi masuk dalam hati. Wasada tak ada cocok mana. Kita kena perhati banyak-banyak kali, tengok banyak-banyak kali, sebagaimana ulama telah syarah ni barulah berasa kata Tuhan kita ni kuasa sungguh. Berasa kata Allah Subhanahu wa taala ni dok aturnya cakrawala Allah kita ni ada siang hari, ada malam, ada bombing, ada matahari, ada bulan, ada bintang, adanya langit. Tu maknanya gitu. Thumma rja'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Nescaya kembali pandangan itu kepadamu dengan merendah dan hampa. Makna kan? Kalaulah kita tengok kepada langit yang Allah Subhanahu wa taala jadi, nak ayat kata Tuhan kita ni kuasa, kita ni sebagai manusia, kita tengok beberapa kali kepada kejadian Allah ni, tak boleh lagi kita nak gapo nak kata Tuhan buat ni jadi tak molek, tak ada. Sebab tu Tuhan kata khasian ni makna kan kita tak kuasa nak gitik apa yang Allah Subhanahu wa taala buat, tak kuasa. Kalaulah kita sesama manusia ni boleh jadi kita tek juga dia buat meja ni jadi gitu jadi gini, ada bahasa pakte kita panggil pertikai. Mana-mana kita ni duk kritik situ, tek sini, tak molek situ, tak molek sini. Hak Allah Taala dak. Sampai kata Tuhan suruh tengok 2 kali. Tengok 2 kali ni kata ahli tafsir, mana tengok ulama, perhati molek. Mikir dah mikir pula. Yang qalib ilaikal basaru khasian. Mata kita tu akan jadi rendah semula. Makna kan nak cari tempat kecacatan hak Tuhan tu tak boleh. Tu makna khasian. Wa huwa hasir. Sedangkan dia orang hak perhati tu hasir. Hasir ni mana kan? Hampa ni kalau bahasa kita makna kan? Makna kata dia tak kuasa nak cari kecacatan yang Allah Subhanahu wa taala jadi, tak kuasa. Tu nak ayat kata Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk kita ni lain daripada kita ni pun molek juga. Tuhan ni royak dalam surah At-Tin tu kan, surah Wat-Tin waz-Zaitun, wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia tu sebaik-baik, seelok-elok makhluk. Kita ni Tuhan jadi elok juga sebagai makhluk kita ni, manusia ni Tuhan jadi molek juga. Akan tetapi langit yang kita nak jadi sebagai rukuk bagi kita, bumi yang sebagai hamparan kita nak duduk, Tuhan jadi molek juga. Gapo gitu lalu supaya nak kita tu berasa
di hati nak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tu yang Tuhan nak daripada kita. Kalau kita duduk di atas muka bumi ni, duduk sekadar tu dalam arti kata kita beriman kepada dia dan kita kenal dan kita terima syukur kepada nikmat yang dia jadikan kepada kita, cukup. Meninggal tutup mata daripada ini dunia, terus kepada syurga. Tetapi tak tahu hakikat hidup ni payah. Nah, Quran ni orang panggil kata satu surat kiriman daripada Allah untuk nak kita pakai hidup. Banyak tu. Orang apabila menetai Quran tak nampak dengan ajaran Quran, seolah kata ia menetai ajaran hidup. Kita kena hidup di atas muka bumi, akan tetapi kita menetai cara nak hidup di atas muka bumi hak Tuhan hantar mari salah. Jadi silap jalan lalu. Letih ya kita. Kita tak tahu kata kita ni siapa, mari buat apa di sini, nak pergi kano, tak tahu. Sebab apa tak tahu? Manusia kita ni ia tak tahu pada asal. Allah Ta'ala buat keluar tu baik kita duk royak banyak kali dah pada tempat-tempat yang lain. Tuhan kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perut ibu kita dalam keadaan kita tak tahu apa sekarang. Kita tak tahu asal manusia ni, tak ada dia tahu. Marilah pia-pia guru mana-mana tak ada dia tahu. Lepas daripada tu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Ta'ala jadikan mata, jadi telinga, jadi akal fikiran supaya apa? La'allakum tashkurun. Supaya kamu itu syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nak kita berasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berasa dalam hati terima kasih ke Tuhan, lagu mana Tuhan nak buat kita, Tuhan akan balas lebih daripada apa yang kita khayal lagi. Tapi kita nak pergi tak boleh kalau kita tidak ada wahyu mai tolong ni, kita nak pergi tak kena jalan. Sebab perjalanan manusia ni jauh lagi nak boleh masuk kepada tempat kita asal. Jauh lagi kita nak pergi. Kalau kita tak tahu hakikat kita nak pergi ni, hakikat hidup ni, ya payah. Itu makna kata gapo tadi summarji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Tu cara baca dia, kita baca seka-seka satu kalimah kepada satu kalimah supaya kita perhati daripada ustaz ni supaya nak kita ni boleh sera dengan ajaran Al-Quranul Karim. Berkatanya para ulama ia kata kita ambil satu gapo orang panggil kata satu pendirian, satu yun. Orang Mesir ni, munasabah kita pun ngaji Mesir ni, umur 7 tahun ni, ghalib ke ni orang ingat belaka dah Quran duk le dada belaka. Akan tetapi apabila datang bulan Ramadan, minta Allah Subhanahu wa taala sapalah umur kita semua ni ahli masjid di sini ni kepada bulan Ramadan yang kita duk tunggu-tunggu tak berapa hari lagi nak datang kepada kita. Apabila datang bulan Ramadan, kena semaya tarawih. Mereka ini ni ingat Quran ayat dia kecil lagi, tetapi ia buka Quran besar duk depan tadi tu baca Quran daripada mushaf. Baca Quran daripada surat. Apa buat gitu? Ia tak ingat ke Quran? Tak, ia ingat. Akan tetapi nak hasilnya pahala so lagi. Pahala apa? Pahala kita perhati kepada ayat Quran tu boleh pahala syukur. Bah kita duk faham pula ayat satu persatu, satu kalimah ke satu kalimah. So lagi pula pahala. Nak jadi ganda. Tu nak kata kita tahu kata kita duk buka kitab Tuhan kita ni. Bukan makna kata kita tengok peri dak lah. Boleh Tuhan gaji kita. Allah Ta'ala mengkajikan kita. Masa kita mata duk nampak ni kita tengok molek Quran. Tengok banyak. Apabila Tuhan tarik dah nikmat mata kelip, pahala kita akan boleh seumpama mata kita tu nampak juga. Walaupun kita tak nampak dah Quran apabila tua apa nama ni, cuming pun tak tahan dah. Tuhan wi pahala supa. Sebab apa? Sebab kita mula masa kita duk nampak tadi tu dengan kita tengok kepada ayat Al-Quranul Karim. Sebab itulah kita pergi ngaji mana-mana pun, kalau ngaji tafsir buka Quran. Sekurang-kurang tak pandai setara mana pun bawa kata satu hari amal ni bawa kita Allah malaikat tanda dah kita.
Kata kita bawa kitab Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu Tuhan katakan pula, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Tuhan kata, ning tengok, setelah daripada Tuhan duk royak halangi nak wi kita tu khabar, Tuhan royak pula walaqad, dan sesungguhnya. Laqad ni bahasa Arab, kalau bahasa Jawi makna sesungguhnya. Zayyana as-sama', zayyana menghiaskan. Hias ni makna kan berjangok lah. Seumpama kita buat masjid ni kita sampai cak buh pelita lampu ke dia, buh kipas angin, buh ikon kita ni, buh mikrofon lampung gapo ni, nak wi jadi comel masjid kita. Juga Allah Taala jadikan langit ni Tuhan menghiaskan. Hias apa? Tuhan kata walaqad zayyana as-samaa'a. As-samaa'a tu jadi maf'ul. Akan langit ni langit mana? Ad-dunya, langit hak dunia. Kalau gitu langit dunia ni kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menghiaskan langit dunia ni dengan apa? Bimasabiha, dengan beberapa bintang yang kita boleh tengok. Kalau gitu katanya para ulama, langit dunia ni sahaja yang ada bintang. Langit yang kedua tak ada bintang. Langit yang ketiga tak ada bintang. Langit yang keempat hingga ketujuh lapis tu langit dunia. Yang langit yang pertama ni sahaja yang ada bintang yang boleh kita tengok pada waktu malam. Bintang ni pedah ya gapo lagi kita tengok. Ulama nak oyak lagu mana kita ambil ulama tua-tua mari ni. Seumpama Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi ni anak murid Abdullah bin Abbas. Bukan orang biasa kita panggil yang mai tolong tafsir kita. Panggil ulama-ulama hak kedai-kedai dia tabi'in. Anak murid sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Lagu mana mari kita tengok makna dengan sekaligus dulu. Ia kata masabih, kalau nak terjemuh Arab sama Arab orang panggil kaukab, kawakib. Kawakib ni makna mata apa nama dau, duang dau, bintang. Tu dia. Dia ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dia untuk menghiaskan, nak berjangokkan langit. Dan daripada pedah dia lagi gapo? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan Allah Ta'ala menjadikan iaitu masabih, bita-bita tadi itu rujuman. Apa makna rujuman? Rujuman ni lontaran. Lontaran ni makna kata manuh. Bagi apa? Bagi asyayatin, lisyayatin. Bagi asyayatin. Syaitan ni makna apa? Syaitan. Syaitan nak kita faham. Syaitan ni kita sebut juga di mulut kita setan. Tapi dalam bahasa kita nak kita faham kata setan ni makna ganuh. Syaitan ni ya asal daripada pepatah Arab daripada syaitana. Syaitana makna ba'udah, makna jauh. Syaitana makna ba'udah, makna jauh. Jauh gapo? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ni satu makhluk yang Tuhan murka dia. Tuhan marah ke dia, Tuhan tak beri rahmat kepada dia. Tu mana syaitan. Lalu Allah Ta'ala royak kepada kita, hai manusia, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kamu wahai manusia ialah gapo? Seteru yang nyata, aduun. Fattakhidhuhu aduwa, maka kita ni jadilah syaitan itu seteru bagi kita. Ni kita tak kenal seteru kita tu siapa, kita buat dia tu saing, dia ni nak ajak kita pergi ke mana? Syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu akan mengajakkan kumpulan dia, sama cik dia, pergi ke mana? Ila azabis sa'ir, kepada azab api neraka. Apa Tuhan royak dalam surah Fatir umpama tu? Kerana Tuhan royak sini katakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi syaitan itu azab yang
Sa'ir. Azab sa'ir di mana kan? Iaitu satu azab yang tidak terkhayal oleh manusia dahsyat secara mana. Tetapi Tuhan royak kata apabila letaknya kaki saja, otak tu gelegak. Siapa kita khayal tengok. Padahal dah kita tak kaki saja otak tu gelegak. Apa lagi kalau kita masuk tubuh kita dalam tu, apa lagi kalau kita dada kita duduk dalam tu, mulut kita duduk dalam tu, hidung kita duduk dalam tu, ataupun lemah duduk dalam tu, nak jadi lagu mana? Dia kata mati, tak mati. Akhirat ni tak mati, hak tu hak bimbang. Kalau dunia ni tak apa, orang buat biasa kerak gitu, kerak tekak mati dah gi dah nyawa. Akan tetapi yaumul akhirah, hari akhirat, dak dia tak mati. Lalu Tuhan royak di sini. Tuhan kata sesungguhnya kami menghiaskan langit-langit dunia. Langit dunia ni hak mana? Hak kita duk nampak ni. Hak kita duk nampak dengan mata kita ni panggil langit dunia. Adam alaihissalam duduk di langit dunia tu, roh dia. Nabi alaihissalam mula-mula naik Mi'raj, jumpa dengan tu ada di langit dunia tu. Tu makna kata Allah Subhanahu Wa Taala taruh dia duduk situ. Lalu Tuhan royak kepada kita kata dia menghiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Masabih mana bintang-bintang. Kalau masabih, kalau tepat kita orang panggil lampu pelita ni lah. Panggil masabih, lampu pelita. Tapi maksud di sini mana bintang-bintang. Wa ja'alnaha, khija yang kedua bagi khija yang kedua bagi apa? Bagi bintang rujuman lisyayatin, mana kata manuh bagi syaitan-syaitan. Dalil di sini hak kita hak Tuhan royak dalam Quran ini, asal dulu umat Nabi dulu daripada kita, langit kita ni tempat yang ada gendong Rusia yang Tuhan nak berlaku gapo tok bomo nujung gapo nama ni ya pera syaitan ini, ya suruh syaitan ni lah naik kepada langit supaya tengok gapo, tengoknya Rusia gapo mai royak ke dia, ya tu baru royak wak gitu wak gini perkara-perkara yang menyalahi syarak. Apabila dibangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bintang tu ada belum daripada Nabi kita mari lagi, Tuhan buat wibita tu khija dia sah lagi masa Nabi kita bangkit, rujuman lisyayatin, manuh bagi syaitan-syaitan. Tetapi katanya ahli ilmu di sini, rujuman lisyayatin bukan diri bintang, bukan diri bintang yang memanuhkan syaitan-syaitan tu, tetapi api yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di bintang tadi itu untuk memanuhkan akan syaitan-syaitan. Kita boleh tengok dengan mata terkadang orang-orang kita kalau perhati malam-malam nampak api turun mari, itu makna panuhan daripada bintang yang Allah Subhanahu Wa Taala mewakilikan khija kepada dia. Tu maknanya. Lalu kalau gitu kesimpulan tok bomo nujung hari ni duk kata gitu kata gini, ia tak boleh nak tahu sungguh-sungguh kali daripada Rusia yang Allah Subhanahu Wa Taala catat di langit. Rusia semua ni duduk di langit belakang. Sebab tu dalam ayat yang lain dia kata yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Pentadbiran semua nak berlaku gapo di atas muka bumi ni duduk di langit. Lalu langit ni ada pintu dia. Pintu dia ni syaitan kacau nak masuk juga melalui pintu tu. Tetapi Tuhan jadikan khija bagi bintang ni rujuman lisyayatin. Manuh puak-puak syaitan. Sebab tu lah tak usah duk kacau nak pergi cari tok bomo nujung nak cari tu nak cari ni, tak usah kacau. Nah, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis yang sabit, katakan sesiapa yang pergi jumpa tok nujung, tok bomo sihir nak cari Rusia, kamari kita pergi jumpa dengan dia tu hadis sah lagi tak terima 40 hari 40 malam semaya kita. Dan kalau kita benar dengan apa yang dia kata, lagu mana jadi faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Seolah kata dia tolak akan isi kandungan Al-Quran hak kita duk baca. Punah iman kita. Kita ramai atau kita pergi cari jadi ganonya, nak pergi cari tok ja kok wak Shanghai kok mana jadi ganonya, nak berubat tak boleh buatlah tu. Tak boleh, kita sebagai orang Islam tak boleh buatlah tu. Benda tak boleh supaya kita tak boleh nak makan babi azakumullah, tak boleh makan. Tak boleh nak minum arak, nak buat gano pun tak boleh. Nampak tu tak? Malaikat kepe illa man ukriha, hana buat gano tu.
faman itturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih. Terkepik hana awak kan. Hak ni jalan banyak lagi nak cari jalan ni perubat nak pergi kok tu ni teruk orang Islam kita. Tak boleh lagu tu. Lalu katanya Qatadah rahimahullahu taala, Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi sebagai tokoh ulama tabi'in, anak murid Abdullah bin Abbas, dia kata khija bagi bitan ni ada 3 perkara. Cuba kita ambil ilmu orang umpama tu mari kita dengar tengok. Yang pertama, khalaqahallahu zinatan lis-sama'. Pertama, Allah Taala jadikan bitan ni untuk hiasan bagi langit. Yang kedua, warujuman lisyayatin. Dan khija bitan yang kedua untuk panuhkan lotarkan syaitan-syaitan yang nak naik curi Rusia di atas tu. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Dan dia bintang itu adalah pecaman bagi orang yang jalan dalam laut dan orang jalan di atas udara. Orang bawa kapal tubel kena pakai bintang. Jalan kapal tubel tu ya ada jalan dia, bukan mana kata kita kok gitu, bukan. Ya ada radar dia tu, cara kekuatan dia gantung dengan bintang. Jalan ya gitu. Tu maksud kata wa bin najmihum yahtadun. Tuhan jadikan bintang untuk jadikan pecemeh-pecemeh untuk manusia tu boleh jalan. Jalan malam tak jadi sesat, ada bintang. Orang duduk dalam padang pasir, orang duduk dalam bukit, orang tua dulu nak tahu kata kampung tu duduk mana kok mana turun, ayo tengok bintang. Orang duduk padang pasir sebagai mana orang Arab, cerak kena tengok bintang. Bintang lagu mana tu bintang ni, bahagialah pula. Orang duk main dengan udara hak naik atas nu pun gantung dengan bintang juga. Kalau gitu Qatadah kata khija bagi bintang. Yang pertama hiasan bagi langit, yang kedua lontaran bagi syaitan, yang ketiga dia adalah pertunjuk bagi orang nak jalan masa malam. Allahu akbar. Pedah belaka. Sebab tu Tuhan kata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya perselisihan siang malam ini ning tandaan bagi kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang guna otak cara mikir dia kena. Kalau mikir kena, ya Allah ya boleh faedah banyak. Tapi otak kita kalau kita mikir tak kena ya punah juga. Tapi ni Tuhan nak royak kepada kita kata cara mikir ni lagu ni. Syaitan ni Tuhan nak gitak mana dia? Tengok wa a'tadna kalimah a'tadna makna Tuhan sediakan. Sedia ni makna kan? Satu tempat kepada dia. Supaya kita lah demo tu waris kita daripada bakak nak mari duduk sini, mari duduk kampung kita sini. Kita tanya, "Pas rumah ya kita sedia tak mana?" Sedia tu makna kata cedek bekas nak uya duduk, tepat nak uya duduk. Tu makna kata wa a'tadna. A'tadna lahum bagi mereka itu dia lisyayatin bagi syaitan-syaitan tu lahum iaitu bagi syaitan-syaitan tu azabas sa'ir, azab yang berapa? Azab yang berdahsyat teh. Makna kata azab yang berbakaran, azab yang nyala-nyala api ke? Api ni orang tak main dok main dengan dia. Sebab tu Nabi alaihi wasallam dia kata belum nak tidur katuk api molek dah. Dalam ajaran Islam kita ni jaga api, tak main dengan api. Sebab tu gapo-gapo urusan agama kita tak main dengan api. Tak serupa umpama agama hak bombing ni. Agama bombing ni mana ada dia lagi, ada colok lagi tup tu. Nah, kalau mati orang mapuh orang dia azakumullah, nya bakar dengan apinya bergapo, main dengan api belaka-belaka. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali tu sahabat ni pergi kepada satu tempat jumpa dengan ketua yang zalim. Lalu ketua tadi suruh puak-puak sahabat Nabi ni masuk dalam api, seolah kata suruh bunuh diri dengan api lah. Lalu sahabat ni dia tak buat, dia lari, cari jalan usaha lari. Lalu sampai kepada negeri Madinah, Nabi royak, ya mai royak ke Nabi. Gapo semua sahabat ni royak Nabi belaka. Sebab tu kita sebagai anak makmum gapo ni sudah gapo dengan ketua kita. Ketua kena jadi ketua sungguh. Boleh rap-fang, mana boleh nak dengar, boleh buat tepat nak nasihat, tepat nak tupai bagi anak makmum kampung. Mai royak ke Nabi. Kata orang tu suruh buat gitu-gitu, kita tak buat ya Rasulullah. Adakah salah? Sebab dalam agama kita kena taat kepada ketua.
Nabi kata kalau puakmu masuk dalam api sebagaimana ia suruh, nascaya mu tak keluar daripadanya. Makna kan? Makna kata hari akhirat pun kena masuk api juga sebab bunuh diri tak kena tak kena lagu, tak kena jalan, taat benda hak salah. Tu makna kata api dalam agama kita tak main. Nampak tu tak? Tu makna kata wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Tu makna sa'ir, api yang berbakaran, bernyala-nyala. Tu api akhirat. Ya Allah, nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Allahumma amin. Tak salah api ni ya Allah, minta Tuhan jauh. Sebab itulah satu hari Nabi ni alaihi salatu wassalam, dia nak semaya zuhur. Waktu tu panas berdoa. Dia kata bila kau dulu, nanti beka dulu, nanti sejuk sikit. Sebab sekarang lah ni Nabi kata min fai'i jahannam. Fai'i jahannam, hawa api neraka jahannam ni telah duk pasal mari. Nabi kata akhirus salah, takhir sikit semaya supaya nak wis sejuk sikit. Tu maknanya. Kama dia Nabi doa kepada kita, mudah doa Nabi. 7 kali pagi, 7 kali petang. Siapa dia mulazamah, mana melazimi dengan itu doa 7 kali pagi, 7 kali petang, ia tak akan boleh masuk neraka cerak. Dengan izinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya Tuhan aku, jauhlah aku daripada api. Kita baca lepas mengorek 7 kali, lepas subuh 7 kali. Apabila neraka tu tengok kita, dia kata ab'id anha. Jauh mereka ini daripadanya, kerana dia buat janji dia dulu, kata dia tu tak saya masuk dengan aku. Pandok doa Nabi, pandok, akan tetapi faedah dia tu besar sangat sebagaimana yang diriwayatkan oleh warasatul anbiya kepada kita. Baik. Setelah daripada tu Allah Taala katakan lagi ayat yang kena tu, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Tengok, dia kata walilladzina, dan bagi mereka yang kufur. Orang kufur mana kan? Kufur. Al-kufru bermakna as-satru. Satr mana kan? Satru bahasa Arab lagi. Satru mana mengkatukkan iman. Iman ni cahaya. Ya hari kufur, ya katukkan. Misal lagu mana? Ahli tafsir kata, seumpama kita datangkan behe-behe daripada gapo orang panggil pakte kita ni, malet panput tu lah. Apa nama orang panggil butir-butir ataupun butir kacir, butir jagung, kerana kita gali lubang, kita bubuh dia dalam tu, kita ambil tanah, kita katuk. Tu makna al-kufr. Asal Allah Ta'ala jadikan manusia ni dalam keadaan iman. Tuhan kata, Nabi royak dalam hadis sahih, Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak ada keluar mari di atas muka bumi ni, ia beranak di atas al-fitrah. Apa mana fitrah? Di atas iman wal Islam. Setelah daripada tu fa'abawahu yuhawwidan au yunassiran au yumajjisan. Pak dia beranak daripada ibu bapa yang Yahudi, ia akan jadi Yahudi. Daripada Nasara akan jadi Nasara. Daripada Majusi, ia akan jadi Majusi. Hang kata lagi daripada Buza, ia akan jadi Buza. Asal dia Islam, iman. Yang ambil benda tu, mari katuk. Tu makna kata kafaru. Kufur ni katukkan cahaya iman, cahaya Islam. Tu makna kufur. Lalu Tuhan kata walilladzina, dan bagi mereka yang kafaru, mereka yang kufur. Kufur dengan apa? Wahai Allah, bi rabbihim, dengan Tuhan yang menjadikan mereka. Allah. Tuhan ngaku kata orang kafir tu hamba dia, tetapi hamba ni deraka kepada dia, kufur dengan Tuhan. Pasal salah siapa? Salah dia, tak ada salah Tuhan. Dia kufur dengan Tuhan. Bi rabbihim, dengan Tuhan mereka. Lepas tu Tuhan tiada gapo bagi orang kafir lagu tu. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Azab api neraka. Ya Allah, duduk di atas muka bumi umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bawah pada tu lagi kata gila, meninggal dunia lagi. Duduk dalam keadaan kufur. Celak mata pula sekali lagi hari bangkit, walaupun dia tak percaya pun kekal neraka. Ya Allah. Bah api neraka jahannam sekarang ada lagi? Ada dah. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah ay ya'taqida
anna nar jahannam mawjudul an. Akidah ahli sunnati wal jamaah wajib kita pegang kata sekarang mengaku tu ada siap dah. Sekarang ni ada dah mengaku, ada siap-siap dah. Mana dalil daripada Quran ayat lah tu? Tuhan kata wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Hei orang manusia yang beriman, takut olehmu akan api neraka, kerana api neraka ni aku sedia taruh cedek dah sekarang bagi orang-orang yang tak beriman. Syurga dah ada dah sekarang. Nanti hari Tuhan izin we masuk, tapi ada dah. Baik. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Apa makna bi'sa? Bi'sa ni makna benda huduh. Al-masir makna tempat kembali, makna tempat kembali yang huduh sekali. Itu makna wa bi'sal masir. Supaya kita gi di satu tempat tu kita biasa duduk tempat hak seni. Kita gi satu tempat tu menyusahkan kita sebab manusia ni lari daripada susah. Kita gi tempat hak susah tu kita duduk biasa seni, ya Allah wasa tak saya gi jejak dah, padah cukup nyak tu. Itu makna kata bi'sal masir. Kalau gitu api neraka ni sejahat-jahat tempat, sehudah-hudah tempat, sedahsyat-dahsyat tempat yang Tuhan cedekkan bagi puak-puak yang tidak beriman. Lepas tu apabila sampai hari tu Allah Ta'ala boh dia dalam tu, jadi apa mana? Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum azabun muqim. Ya Allah, mereka itu dok nak tubik juga daripada azab api neraka itu, nak lari tubik kanan kiri, nak tubik daripada api neraka. Tapi Tuhan kata wa ma hum bi kharijina minha, tidak mereka itu akan boleh keluar daripada tu, walahum azabun muqim, dan bagi mereka itu azab yang tetap duduk dalam tu. Allahu akbar. Kalau kita duduk dalam gok ni ya ada lagi satu hari keluar. Wak mau keluar dengan nyawa, wak mau keluar dengan mayat, ya keluar juga. Akan tapi dalam ni tak keluar. Wa qala alladhina kafaru li khazanati jahannam da'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berkata orang yang tak beriman duk kecek dengan orang duk jaga api neraka tadi itu, hei Malik Zabaniyah, minta kepada Tuhan mung tadi itu satu hari ya, aku ni boleh berhenti daripada azab. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Nak satu hari. Lalu puak-puak ada jaga tu, qalu awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, qalu bala, qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Lalu malaikat harus tunggu neraka tu tanya, hei, adakah hari tu mu duk dunia tu mu tak dengar ajaran hak Tuhan ada royak ni? Ada royak Islam, ada berlaku bahasa orang putih pun ada, bahasa Sia pun ada, bahasa Melayu pun ada, bahasa Cina pun ada. Mu tak dengar ke? Dengar. Qalu bala, dengar. Qalu fad'u, kalau gitu meminta lah, melahau seorang melahau gila. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Minta orang kafir ni Allah Subhanahu wa taala tak akan terima sama sekali. Beri saja. Inilah masa ya Allah Ta'ala wikan kepada kita, ayyuhal insan, wahai manusia, wahai ummah, wahai saudara. Tuhan wi masa kepada kita ni main duk kaji masalah ni. Tak diri kita wi kena supaya kita tu selamat daripada wabi'sal masir. Ya Allah, lepas daripada tu Tuhan nak royak lagi keadaan orang duduk dalam neraka ni lah mana. Idza ulqu fiha, apabila ulqu ni makna kata lota, mereka itu masuk di dalam api neraka tu, fiha ay fi jahannam, di dalam api neraka jahannam tu, sami'u laha syahiqan, dengar suara api neraka tu syahiq. Gapo mana syahiq? Syahiqan ni kalau bahasa kita agak ulama Jawi kita jawi makna kata seumpama kita bakar purungnya tu kan. Lagu mana? Api yang kita bakar purungnya tu dia bunyilah mana?
Ya sora api dia tu, ya sora dia pancarkan api dia, kekuatan api dia tu nak bunyi. Kita cuba perhati. Tu mana syahiqan. Itu makna syahiqan, bersuara. Wa hiya tafur, sedangkan dia itu dok gelegak. Api itu bunyi suara dah sah. Kamar dia dok gelegak pula. Gelegak lagu mana? Nak khayawi nampak ya. Tak ada nak royak hakikat lagu mana. Hakikat ni tak ada pia boleh tahu illallah. Tetapi kita nak royak hak nak wisupa, nak meh-meh. Umpama kalau kita tengok di dalam TV, dalam gapo sekarang lalaning, bukit api yang pecah tubik tadi itu di Indonesia tu banyak. Dia tubikkan air dia, air merah dia tu dia dah gelegak lagu mana dalam bukit tu. Kalau tepuh dengan kulit kita ni jadi batu selalu dah. Kacau. Gelegak lagu tu. Itu mana kata wahiyya tafur. Sedangkan ia jahannam tu tafur mana dok gelegak. Suara pun ada, keadaan dia pun dok gerak. Ya Allah, hari ni lah hari yang para rasul dan para anbiya ni rebah ni. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadhakkaru al-insan. Dibawakan neraka api jahannam itu mari depan supaya manusia itu boleh tengok. Hari itulah manusia boleh mikir kata ya buat gapo. Kufur buat apa dengan Tuhan. Buat apa tak beriman dengan Allah, tu dia tu. Tu makna kata idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Kemudian dia kata lagi takadu tamayyazu minal ghayz. Takadu makna dekat-dekat, hampir-hampir. Tamayyazu, apa makna tamayyazu minal ghayz? Hampir-hampir neraka itu tu pecah. Pecah mana kan di sini ulama kata dia jadi supaya nak lebet. Bahasa sia mudah nak faham. Tu makna kata takadu tamayyazu minal ghayz. Al-ghayz makna kan ghayz. Ghayz ni makna sangat-sangat dia marah. Neraka ni salah satu sifat dia yang Allah Ta'ala royak dalam Quran juga, tempat yang lain lagi kita dengar. Ya, apabila tengok kepada orang daripada ashabun nar, daripada ahli neraka tadi tu, seolah kata dia gereh. Seolah kata dia ni gereh, nak khekoh. Seolah lah gitu. Seumpama rimau, seumpama singa, apabila dia tengok benda yang nak makan tadi tu dia gereh dengan hati, tak ada rahmat. Kikir selalu, gitu selalu. Itu mana takadu tamayyazu minal ghayz. Ghayz mana sangat bersangat temarah. Lepas daripada tu, kullama ulqiya fiha faujun, tak kala tiap-tiap kali dilontarkan fiha ay fi jahannam finnar faujun. Satu apa mana faujun? Faujun ni satu kumpulan daripada manusia. Masuk neraka ni bukan masuk sore-sore. Masuk sekumpulan. Fak makan reba, fak makan reba sekaligus. Fak tipu orang, tipu orang sekaligus. Fak pesek kata hilak kilo, fak hilak kilo sekaligus. Fak bunuh orang sekaligus. Tu makna kata faujun. Ayat Allah Taala mai duk royak, mai tafsir ayat ni. Tuhan kata wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqa, dibawakan puak ahli neraka itu kepada api neraka, zumara. Makna zumara? Zumara berkumpulan-kumpulan. Makna kata mentafsir kalimah faujun. Faujun ni makna kata berkumpulan-kumpulan. Apabila gitu, siapa api tu malaikat hak duk jaga neraka tu, sa'alahum, tanya puak-puak hak mari dia nak masuk neraka tu. Sa'alahum pia khazanatuha. Khazanah ni makna gana? Orang duk jaga pintu neraka. Tu panggil khazanah. Khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tak ke datang kepada puak mung ni orang mai duk royak kata orang deraka ke Tuhan tak beriman dengan Tuhan, wak jahat duk tamu muka bumi ni. Nak kena lagu ni alam ya'tikum nadhir, tak datang pada mung ni nadhir. Kalimah nazid ni makna gana? Kalimah nazid ni iaitu orang mai royak
berita yang orang buat salah akan kena tindak ke balas ni. Kalau Bashir, orang yang meroyak kata apabila buat baik ke dapat balasan balas ni. Dalam bahasa Arab ada nadhir, ada Bashir. Kalau gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khija dia Bashirun wa nadhir. Bashir royak berita gembira bagi orang beriman, orang buat amal soleh. Nadhir royak berita yang ngeri, yang nak menakuti. Kalau mu tak percaya mu akan kena, orang panggil nadhir. Tu kita apabila kita ngaji umpama ni, kita perhati walaupun kita ni ayah-ayah yang dihormati, ibu-ibu yang dihormati, kita boleh faham sekurang-kurang kita boleh faham ni. Kita apabila tu email baca, berasa masuk di dalam hati kita, hak tu lah maksudnya ya Allah Subhanahu wa taala nak daripada kita orang Islam. Nak wirti apa hak tu hidup royak ni. Sebab tu berhajat kepada orang nak mari tengok isi kandungan Quran ini, kena sungguh dalam arti kata nak fahamkan isi kandungan Tuhan ni jadi mudah. Hijab tok guru payah tah tok guru. Tok guru ni payahlah ilmu tah dia payah, tapi apabila yang nak turun kepada masyarakat ia kena mudah. Tu tok kerja tok guru. Ni dak tok guru buat payah dia kepada masyarakat pula sekali lagi. Payah situ. Tapi kalau nak payah dengan anak murid ia supaya nak jadi guru pula, hak tu lain. Tapi kalau dengan masyarakat nak buat lagu mana we mudah faham. Tu makna kata orang yang ada sifat jadi warasatul anbiya. Nak mudah nak buat lah mana nak we faham. Habis itu tu makna kata alam ya'tikum nadhir. Tanya. Malaikat tu tanya kepada orang nak masuk neraka tu tanya. Tak ada orang meroyak ke kata nak jadi gini ni. Puak-puak ahli neraka tu kata kan? Belah juga puak dia jawab. Qalu bala. Kata mereka itu puak-puak ahli neraka, bala. Ya. Ya apa? Qad ja'ana nadhirun. Sesungguhnya datang kepada kami orang meroyak dah. Fakadzabna. Kita tak percaya. Kita tak percaya. Dia mau kata Allah niไม่เชื่อ สวรรค์นรกมีไม่เชื่อ มันเป็นสิ่งที่งมงายเชื่อไม่ได้ tu orang sekarang. Orang putih pula tu juga. Orang Arab setengah-setengah daripada hak duk berlaku lah ni, hak tak saya beriman dengan Tuhan ni. Belakang-belakang kita duk 2021 ni sekat berlaku corona ni ada juga apa yang mulhid. Tak saya beriman dengan Allah Taala. Fakadzabna, dusta apa ajaran hak Tuhan wari. Wa qulna, dan kata pula tambah lagi. Dusta dah sekarang. Dusta ni gulawai bagi kita benar. Kita tak percaya. Tu makna dusta. Wa ima dengan hati hak tu besar sekali. Wa ima dengan lidah. Wa ima dengan perbuatan. Dengan perbuatan tu khilaf ulama lah. Orang Islam kita ni percaya kata arak tu haram, tapi kalau dia minum arak adakah dia jatuh agama lalu? Ulama kata tak. Sebab ia dusta dengan perbuatan dia. Tapi kalau dia i'tikad tak arak tu halal, jatuh agama tak ada syak ijma'. Hadana maknanya gitu. Fakadzabna wa qulna, dan kata buat kami. Ni qulna ni makna kata ngejek Ma nazzalallahu min syai'. Allah Ta'ala tak ada waktu ayat apa-apa pun. Tak ada. Muhammad hari ni benda bukan ni. Bukan ayat Tuhan ni. Yalah tu. Nak mengaji, bukan maksud tu. Bukanlah tu, bukanlah ni. Bukan tu. Aku ingat sikit. Qul ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalim mubin. Ya Allah. Tidaklah Allah Ta'ala menturunkan apa-apa. Tidak lain malaikat di dalam kesesatan yang besar. Puak kita ni duduk dalam kesesatan dah. Mengaku dah kata puak dia sesat. Apabila duduk dapat api ngaku salah. Apa nak ngaku apa lagi? Pedah gapo ngaku hari tu? Tak ada pedah dah. Supaya kita siapa ada di mahkamah, di san, sesalah kita buat kerja. Tak kena ada sesat dah apabila sampai situ. Belum nak buat tu apa tak kira. Apa tak fikir. Tu maknanya in antum illa fi dhalalim mubin. Ya Allah. Dalal mana sesat. Id antum illa fi dhalalin kabir. Kabir mana besar. Mana duduk dalam kesesatan yang nyata. Tu makna ulama tafsirlah tu. Sesat. Sesat ni mana-mana tak betul jalan. Ada akal, ada otak, ada mata, ada duit, ada ni, rai pun ada. Tapi sesat. Tak ada arah. Tu dia. Lepas daripada tu sikit dah.
Wa qalu law kunna, ni yang ngaku soal lagi ni ahli neraka. Ahli neraka ni sifat ialah ning dah. Sifat ahli neraka ni cuba kita perhati ayat 10 daripada suratul Al-Mulk kita ni. Wa qalu, dan kata mereka itu ahli neraka, nasallahu taala assalama wal afiyah. Law kunna, kalu. Ha ni wah kalu. Sifat ahli neraka ni suka kecek dengan wah kalu. Kalu aku tua sikit lagi tak apa, aku nak begitu. Kalu tu kalu, hadap kalu. Kalimah kalu ni dalam Islam kita tak buka mana. Sebab tu datang pada hadis kata la tatakallam bilau, jangan duk kecek dengan kalu gitu, kalau gini. La tuftah babal syaitan, jangan duk buka pintu untuk syaitan, jangan. Lau kalu tak sah. Kerana lau kunna, jika puak-puak kami ni nasma', dengar. Masa duk dunia telinga tu hewi, tapi tak se dengar, tak se dengar. Dengar apa? Tak se dengar kali ajaran Tuhan, tak se dengar. Wasata kriat, wasata payuh, wasata kata tak sedap. Dengar. Au naqilu, ataupun mikir. Dengar saja tak ada lagi, kena mikir pula. Tak ada sifat dengar, tak ada sifat mikir. Tak dengar, tak mikir, sifat ahli neraka. Ya Allah, pas kita cuba kita kira diri kita sendiri. Jangan kata kok orang, jangan kata siapa-siapa pun kita tak sah kata kok orang, tak sah. Kerja kita sesama orang Islam, jaga diri, ku anfusakum, jaga diri kita dulu mula-mula. Wa ahlikum, dan orang duk wah atas kita. Kan? Ku anfusakum wa ahlikum nara, daripada api yang berbakaran. Orang lain tu tak ada ayat. Ni kita dak tengok orang demo tulah tu demo ni lah ni mengupak ke orang pula, malaikat boh banci pula. Allah benar hak pasal tu perkara-perkara yang kita bila tak tahu sah ni ya boleh buat belaka. Nah, ni kita tahu dah ni tak sah. Cara ke diri molek, cara ke duk bawah atas kita molek. Lau kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'id. Nascaya fuak kita tak masuk api neraka. Pas gapo lagi dok ngaku ni neraka ya dok depan ni kecek dengan malaikat dok tunggu api neraka ni. Tak ada orang meroyak ke kamu? Ada, tapi kami tak mikir, kami tak dengar, tak mikir. Sebab itulah kalau kami mikir hari tu kami tak masuk neraka pedah. Tak ada pedah walaupun sikit pun. Tu tak ada pedah walaupun sikit. Sebab itulah Tuhan royak kepada kita. Dalam Quran, dalam surah Al-A'raf dia kata وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا, sesungguhnya Allah Ta'ala sediakan kepada Jahannam, api neraka, mereka yang ada telinga tapi tak dengar ajaran, ada mata tak tengok ajaran Tuhan, ada otak tak mikir ajaran Tuhan. Pasal dia lagu mana? Masuk neraka. Tuhan wi perkara tu untuk nak wi kita kira, tapi kita tak pakai. Ni. Lalu Tuhan kata balhum adall ulaika humul balhum adall ulaika hum ghafilun. Bahkan mereka itu lebih teruk daripada binatang ternak ke lagi. Sebab manusia ni kalau tak guna 3 alat tadi tu, ya karuk sehabis-habis karuk manusia ni. Sebab tu Tuhan dak hantar ajaran mari ni supaya nak jaga manusia tak seru duk ngaruk atas muka bumi ni. Tu setara Tuhan hantar mari. Tetapi juga ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 kita perhati tengok. Fa'tarafu bi dhanbihim. Mereka itu i'tarafu. Makna apa i'tarafu? Mengaku. Ya merap dengan hati. Bukan makna kata ya masuk mengaku ya tak puas hati tak. Ya puas hati. Ya mengaku. Fa'tarafu bi dhanbihim, dengan kesalahan mereka. Him tu kena kepada ahli neraka lah. Fasuhqan li ashabis sa'id, maka celakalah keadaan orang yang kena masuk neraka. Tuhan kata fasuhqan, celaka bagi orang hak kena masuk neraka tu kecelakaan hidup. Maka kita sebagai orang Islam ni alhamdulillah, modal mula-mula sekali kita ada iman wa tauhid.
Iman gulawai kufur. Kita orang beriman, bukan kita orang kufur. Yang kedua, kita ada tauhid. Kita orang yang mengasahkan Allah Ta'ala, gulawai syirik. Yang ketiga, kita ahli sunnah, bukan ahli bid'ah. Ahli sunnah mana orang yang turut belakang Nabi, bukan ahli rangka ya Allah laha minan ni'mah. Sebesar-besar nikmat ya Allah Subhanahu wa taala wikan kepada kita. Walaupun kita tak ada tamneng, tak ada pangkat, tak ada duit, tak ada muka oleh masyarakat, tak ada tu, tak ada ni. Ada perkara hamba sebut tadi tu memadai. Cukup. Wi berasa kata kita ni izzah, mulia kerana Tuhan wi perkara tu kepada kita. Itulah insya-Allah pada perjumpaan lagi akan datang dia kata innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Balas orang beriman dengan Tuhan nak wi gapo pula. Mari kita tengok ayat yang ke-12 pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Pada perjumpaan sekali ini sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita dapat tadabbur dengan ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh tadabbur ayat Al-Quran di dalam ini masjid. As'alullah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.